Okay, so kita nak kira apa ni? Jumlah jarak. So nak kira jumlah jarak, kamu ambil luas bawah graf Kira luas bawah graf. Okay, so kita pun kira. Sebenarnya ada banyak cara nak kira luas bawah graf ni. Kamu boleh kira satu persatu. Maksudnya kan kamu boleh kira luas segitiga. Lepas tu apa? Yang ni luas segitiga. Lepas tu kamu boleh kira. Lepas tu kira lah ni luas segi empat. Lepas tu yang ni luas segitiga. Ataupun kalau kamu nak laju, kamu tengoklah graf ni bentuk apa. Ni bentuk apa ni graf ni? Trapezium. Ya, bentuk trapezium kalau kamu nak laju, kamu kira lah ni pakai luas trapezium sebab bentuk dia trapezium. Okey, mana-mana pun boleh Cikgu bagilah luas trapezium Nak laju buatlah luas trapezium. Okey, apa formula nak kira luas trapezium? 1/2 darab A tambah B tinggi. Ya, hasil tambah A tambah B. Lepas tu darab dengan tinggi. Okey, so A tambah B tu maksudnya ni lah kan. Hasil tambah hasil tambah dua sisi selawi kan. Hasil tambah dua sisi selawi. Okey, jadi 1/2 darab hasil tambah dua sisi selawi tu yang inilah. Yang ni. Mana sisi selawi dia? Yang ni Ni dengan yang ni Okey, kamu tengok ini berapa panjang ni? 60 kan? So 60 tambah yang ni berapa panjang ni? Respon. 40. Kejap. 30. Ni 50, yang ni 20. So 50 tolak 20 ni 30 kan? 30. Ni 30. Lepas tu darab dengan tinggi. Berapa tinggi? Tinggi dia berapa? 15. 15. Tinggi dia 15 15. Jangan ambil yang ni. Ni bukan tinggi, ni nama dia sengit. Kita ambil yang tinggi 15. So 15 jadi dapat berapa ni? 1/2 darab 90 darab 15. Berapa? Kira kan? Dah kira. 675. Ya, 675. So dapatlah dia punya jarak dia 675. Okay, apa unit untuk jarak yang ni? Adakah meter ke kilometer ke? Yang logiknya apa? Kalau kat sini hal laju dia pakai meter saat -1. So confirm lah jarak dia unit dia apa? Respon. Betul. Confirm. Ya, betul. Jadi jarak dia mestilah meter kan sebab hal laju pun dah pakai meter saat -1 meter kan meter. So jarak dia pun meter lah. Okey. So sebenarnya kamu nak pakai luas trapezium pun boleh ataupun kamu nak kira luas segitiga, lepas tu buatlah segi empat, lepas tu buatlah segitiga pun dapat juga 675. Okey, next kita pergi apa pula ni? Okey, ni dah. Okey, hitung had laju kereta bagi keseluruhan gerakan itu. Okey, yang kamu kira ni jarak 675. Okey, maksudnya daripada hujung ni ke hujung ni jarak dia 675. Cikgu buatlah yang ni X ni cikgu buat ni X ni Y. Okey, daripada jarak X ke Y ni 675 meter. Okey, sekarang ni dia nak kira had laju. Apa formula nak kira had laju? Apa formula dia? Jarak bagi masa. Tak. Itu jarak bagi masa tu kalau laju. Kalau had laju? Sesaran bagi masa. Sesaran bahagi masa. Okey, tapi dalam kes ni cikgu kata daripada apa starting point to ending point kan. So X ni adalah starting point dia. Okay, lepas tu yang Y tu ni ending point dia. So lepas tu ada garis lurus, straight line. So daripada starting point to ending point memang yang dilalui dia 675 meter. So sesaran dia adalah 675 meter. 75. Dia yang jadi masalah tu kalau graf dia ada ni. Ada
dia ada ni, dia pergi sini, dia pergi ke bahagian Y, tiba-tiba kan kat sini dia buat macam ni pula. Tiba-tiba ada macam negatif had laju tu. Kalau dia ada negatif had laju tu kan, ada graf, dia ada bawah ni, bahagian negatif ni. Kalau ada graf yang ada bahagian negatif ni, dia negatif had laju ni, maksudnya kan objek tu dia patah balik. Dia pergi, lepas tu dia patah balik. So dia punya starting point dengan ending point dia, kalau ni starting point, ni ending point dia. So sesaran dia daripada mana? Sorry sekejap kalau ni dia pergi, lepas tu dia patah balik. So ni starting point, ni ending point dia. So sesaran dia adalah daripada starting point tu ending point, daripada sini ke sini. Tu sesaran dia. Tu kalau graf yang ada negatif lah ya, yang ada negatif had laju. Tapi graf kita yang ni tak ada negatif had laju. So senanglah sikit kerja kita ya. Okay. So kat sini sesaran dia 675 meter lah. Okay. Bahagi dengan masa. Berapa keseluruhan masa? Respon. 60. Okay, 60 saat. Jadi 675 bagi 60 berapa? Kira 675 bahagi 60. $11.25. Kamu dapat 11.25. Ya betul. So 11.25. Okay, sekarang ni apa unit dia ni? Meter saat negatif 1. Ya, betul. Meter saat negatif 1. So inilah dia punya had laju kereta. Okay. Okay. Next, dia suruh buat lakarkan graf pecutan melawan masa. Okay. Ni pecutan melawan masa. Pecutan ni pak siapa? Y ke X? Respon. Ya, pecutan Y. Masa tu adalah X. Okay, macam mana kita nak buat graf pecutan melawan masa? Sekejap Pecutan. Tadi dah kira pecutan. Tadi OA dah berapa? Yang ni tadi AB pecutan ni kosong, BC negatif 1.5. OA tadi korang kira tadi berapa tadi? OA? 0.75. Kejap ya, OA. Mana? 0.75. Okay, 0.75 okay. 0.75 meter saat negatif 2. Kan, meter saat negatif 2. Okay, kita akan buat graf ni. Graf pecutan. Okay, macam nak buat? So, bermula buatlah paksi Y dengan paksi X. Okay. So, ni paksi Y, ni paksi X. Paksi Y dia kamu nak apa tadi? Pecutan kan? Pecutan. Okay, apa unit dia? Untuk pecutan. Dia kalau buat graf mesti ada unit. Meter saat negatif 2. A itu bukan unit, A itu simbol pecutan. So cikgu nak unit meter saat negatif 2. Kalau kamu tak nak tulis pecutan, kamu boleh buat simbol pecutan dia A. A pun boleh juga. Tapi cikgu prefer kamu tulis lah ya, sebab cikgu takut kan salah simbol kan, salah pula semua. Buat pecutan. Okey, lepas tu paksi X dia apa tadi? Paksi X dia masa. Apa unit dia? Saat. Okey, saat. Lepas tu kamu pun salinlah balik masa ni. Kita ada apa ni? 0, 10, 20, 30, 40, 50. Sekejap 40, 50, 60. So ni masa, ni saat. Okey. So kita buat yang OA. Pecutan OA. OA ni apa? Masa 0 hingga 20 Okey. So pecutan dia berapa? 0.75. Jadi kamu lakarkan pecutan dia. Okay, kamu label lah 0.75 tu kat mana-mana kan. Suka hati je boleh label sebab ni lakarkan saja. Okey, so 0.75 buatlah kat sini. Okey, so 0.75 ni adalah pecutan untuk masa yang 0 hingga 20
saat kan. Kosong hingga 20 saat. So kamu buatlah macam ni. Macam ni. Cikgu pakai ni lah. Okey. Macam ni. Macam ni. Boleh. Faham tak yang ni? Faham. Okey. Lepas tu pecutan untuk AB. AB pula pecutan dia kosong kan. Daripada masa berapa ni? Daripada masa 20 ke 50. Ni 20 ke 50. So pecutan dia kosong. Mana kosong? Ni kosong kan. So pecutan dia kosong. Nak buat macam ni. Daripada 20 saat ke 50 saat ni. Macam tu. Okey, dah settle lah itu. Kemudian kita tengok pecutan BC. BC pula kamu dapat negatif 1.5. BC tu daripada masa ke berapa ni? Daripada 50 ke 60. Daripada 50 ke 60 ni. Dapat negatif 1.7, negatif 1.5. Macam nak buat negatif 1.5? Kamu kena tambah graf bahagian bawah. Lepas tu buatlah kat sini contohnya. Okey, ni negatif 1.5. Okey, so kamu lakarkanlah negatif 1.5 kat sini Sini. Ke sini sampai apa? Sampai masa ke 60 sini. So inilah dia punya graf untuk apa? Untuk pecutan melawan masa. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, senang je kan. Okey. So tu adalah contoh-contoh soalan yang biasa keluar. Okey, next kita pergi soalan. Kalau macam ni pula. Ni graf apa? Ni graf had laju melawan masa. Tapi had laju ni pelik sikit sebab apa? Tiba-tiba ada nilai negatif kat bawah ni. Okey, apa maksud had laju negatif? Tadi cikgu beritahu apa? Had laju negatif tu maksudnya apa? Ya, had laju negatif tu maksudnya objek tu dia patah balik Objek tu dia bergerak arah bertentangan Bergerak arah bertentangan. Okey, so apa soalan tanya apa ni? Sekejap. Kenapa ni? Okey. Soalan tanya raja di bawah menunjukkan graf had laju melawan masa. Okey, berapakah had laju purata objek itu? Okey, apa formula nak kira had laju? Sekarang bagi masa. Sesaran. Dia pakai sesaran kan? Sesaran melawan sesaran bahagi masa. Okey, sekarang ni graf had laju melawan masa ni. Macam mana nak kira sesaran dia? Adakah kita kira dia punya kecerunan? Tak kan? Kita kira apa? Respon. Ya, kita kira luas bawah graf. So kamu akan kira luas bawah graf untuk yang ini. Lepas tu kamu akan kira luas bawah graf untuk yang ini Okey. Okay, so kita tengok luas yang ini Ini sebenarnya gambar apa ni? Ni trapezium ke? Yang cikgu buat kalau merah ni. Adakah dia trapezium? Bukan So macam nak kira luas dia? Siapa ada idea? Macam nak kira luas yang bahagian A ni Mula kita kira apa dulu? Boleh tak cikgu bahagikan, cikgu jadikan yang ni, yang atas ni jadikan segitiga. Atas ni segitiga, yang bawah ni bentuk apa? Respon. Trapezium. Ya, trapezium. So kamu akan kira luas segitiga dengan luas trapezium. Okey, kita pun kira. Okey. Sekejap. Okey, luas segitiga. Formula dia 1/2 darab tapak darab tinggi. So 1/2 tapak dia berapa? Respon. 3. Oh, basah. Aduh, okey. Mana tadi? Okey, tapak dia adalah 3. Ni 3. Okey, tapak dia 3. Tinggi dia berapa tinggi dia? Ni. Ni sini 20 20. Tolak ni. Berapa? 15. 15 10. 20 tolak 10. 20 tolak 10, 10. So tinggi dia 10. Okey.
Okey, so dapat berapa ni? Kira kalkulator 1/2 darab 3 darab 10 berapa? 15. Okey, 15. Okey, apa unit dia ni untuk ni? Jarak ni. Adakah kilometer tak Jarak dia apa? Unit dia apa? Kalau sini pakai meter sangat negatif 1, so confirm lah unit dia adalah apa? Meter. Okey, meter. Okey, so settle luas segitiga. Next, kita tengok yang bawah ni. Yang bawah ni pula. Ni bentuk apa ni? Ni bentuk trapezium Okey, kira luas trapezium 1/2 darab apa? Hasil tambah Hasil tambah 2 sisi selawi. Lepas tu darab dengan tinggi. Okey, 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selawi. Ni berapa panjang ni respon. Yang atas ni. 3. Ya, 3 tambah dengan yang bawah ni berapa panjang dia? 4. 4. Lepas tu tinggi dia berapa ni? Nampak ke? 10. 10. So 1/2 darab 7 darab 10 berapa? Tekan kalkulator. 35. Okey, 35. 35. So unit dia meter 35 meter. Yang ni 15 meter. Okey. Maksudnya kan 15 meter tambah 35 meter berapa? 50. Okey. 6 sekejap. Berapa 15 kejap Ni trapezium. Trapezium 35 tambah 15. Okey, 35 tambah 15 50 meter. Okey, 50 meter. So jarak di sini adalah 50 meter. Okey, settle yang itu. Okey. Lepas tu kamu kira luas yang bawah ni pula. Bawah ni pula. Itu pun gambar apa tu? Tu gambar trapezium tu. So nak kira trapezium, samalah formula dia 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selawi and then darab dengan tinggi. Cuba kira dapat berapa? Dah, kira dah. 1/2 darab dengan, okey. Yang ni berapa ni panjang ni? Respon. 6. 6 tambah yang ni berapa? Oh ni. 2. Ni sini 8 Ni 8, yang ni 6 kan. So 8 tolak 6 2. So 2. Okey, tinggi berapa tinggi? Tinggi dia berapa ni? 20. Okey, 20. Okey, kira dapat berapa? 1/2 darab 8 darab 20. Berapa? Bukan darab negatif 20 sudah. Tak, sebab ni apa? Ni nak kira luas. Kalau luas dia tak ada negatif. Anggaplah tu 20. Okey, berapa? 1/2 darab 8 darab 20. 80. 80. Okey, so unit dia meter lah. Okey, 80 meter. Jadi luas yang bawah ni, yang bahagian sini 80 meter. Okey, sekarang ni kita tengok apa beza kalau luas yang bahagian atas ni dengan luas yang bahagian bawah ni. Tadi kan cikgu kata hal laju negatif tu maksudnya objek tu bergerak arah bertentangan. Okey, jadi maksudnya kan sekejap padam ni. Okey. Maksudnya memula objek dia bergerak daripada sini lah, daripada sini, daripada awal starting point dia, objek tu bergerak. Dia bergerak sejauh apa ni? 50. Sejauh 50 meter. Sejauh 50 meter. Lepas tu yang hal laju negatif ni kan menunjukkan objek tu bergerak bertentangan. So kamu dah kira dah luas jarak dia luas bawah graf dia 80 meter. So 80 meter tu mewakili jarak. Okey. Maksudnya kan memula dia pergi ke kanan 50 meter. Lepas tu dia pergi dia patah balik, dia pergi arah bertentangan sejauh berapa ni?
Sejauh berapa? 80. 80. Maksudnya kan dia pergi arah benteng tangan sejauh 80. Ni sampai sini baru 50. Tambah lagi. Tambah lagi 30. Sampai sini. Okey. 80 meter. Maksudnya ini dia punya ending point dia. Ni ending point dia. Start yang color merah yang mula-mula ni, ni starting point dia. Ni starting point dia, ni ending point dia. So objek tu kan dia bermula pergi 50 meter, lepas tu dia patah balik sejauh 80 meter. Maksudnya dia akan terlebih daripada starting point dia. Okey. Dia sampai sini terlebih Okey, so sekarang ni cikgu nak tanya, sesaran tu cikgu bagi tu cikgu bagi tu apa? Sesaran tu daripada apa? Dia straight line, garis lurus daripada mana? Starting ke ending. Daripada starting tu ending kan, daripada starting point to ending point. So kamu buat sekejap maksudnya kan ni starting point, ni ending point, so kamu buat straight line. Kali hijau ni so inilah dia punya sesaran. So sesaran dia berapa ni? Kira sesaran kat sini berapa yang kali hijau ni? 30. 30. 30. 80 tolak 50 dapatlah 30. So itulah dia punya sesaran. Faham? Faham ke? Faham. Okey, faham. Okey, lepas tu kita pun masuklah dalam formula. Dia kata dia nak had laju kan. Jadi had laju dia adalah sesaran bahagi masa. So sesaran dia kamu dapatlah 30 meter. Lepas tu bahagi masa. Masa dia berapa ni? Masa. Okey. Masa dia berapa ni? Daripada starting point. Lepas tu dia pergi 50 meter. Okey. Dia pergi 50 meter. Lepas tu dia patah balik 80 meter. So keseluruhan masa dia berapa ni? Respon. Keseluruhan masa. Daripada dia starting point. Dia pergi ke kanan 50 meter. Lepas tu dia patah balik 80 meter. Dia mengambil masa berapa saat? Nampak? Okey, dia ambil masa 10 saat. Okey, 10 saat. So kamu bolehlah kira had laju dia. 30 meter bahagi 10 saat. Berapa? 3. Ya, dapatlah 3 meter saat negatif 1. So itulah had laju dia. Okey. Faham ke yang ni? Faham. Faham. Okey, so itulah dapat 3 meter Maksudnya kan, kamu jangan ambil ni yang jarak yang total ni 50 tambah 80. Salah. Sepatutnya 50 tu pergi, patah balik 80. So sesaran dia yang 30 ni. So 30 ni lah yang bagi dengan keseluruhan masa tu 10. So dapatlah 3. Okey, settle yang itu. Okey, next. Lagi tak soalan? Okey, tak ada dah Dah habis kelas ke? Belum Okey, kita pergi tengok soalan lain pula. Ada tak soalan lain sekejap ni. Okey, kita tengok soalan yang contoh lain. Ni kan yang eksperimen ni, kamu nampak eksperimen ni. Ni kita akan buat kat sekolah nanti. So sebab tu cikgu skip tajuk ni sebab dia kena buat eksperimen baru faham. So cikgu skip, cikgu lompat pergi graf.
Graf yang kita belajar ni lah, yang tadi tu. Okay, so kita buat soalan graf je lah hari ni kan. Mana okay. Kita buat lain ni. Contoh satu ni ha. Kita nak buat yang lain sekejap Yang lain tak? Kita buat ni hal laju Ni apa? Kita buat yang ni lah, soalan nombor 1. Okay, so ini graf apa ni? Ni sesaran melawan masa. Kamu nampak ke soalan ni? Respon. Nampak. Okay, nampak Okay, kejap. Kejap. Okay. So, berapakah sesaran objek itu pada T 2 saat? Mana T 2 saat? Ni 2 saat ni. So, berapa sesaran dia? Respon. Dia tanya berapa sesaran objek itu pada time, pada masa 2 saat. Berapa? 20. 20. Ya, 20. So, sesarannya adalah 20. Unit dia apa? Meter. Okay, unit dia meter. So, jawapannya 20 meter. Okay, next. Soalan B. Berapa lamakah objek itu pegun? Okay, cuba tengok soalan ni. Graf ni. Waktu bila dia pegun? Waktu sesaran dia tak bergerak-gerak. Waktu bila? 2. Ya, waktu sini. Waktu ni kan, ni sesaran dia maksudnya maintain je kan 20, dia tak bergerak-gerak ni. Maksudnya waktu ni dia pegun. So bila dia pegun, berapa lama? Ni 4 saat ke ni 2 saat ke 4 saat ni. So 4 tolak 2, 2 saat. So jawapannya adalah 2 saat. Okay, next. Bilakah objek itu berpatah balik? Bila? Bila objek itu berpatah balik? Kalau tadi cikgu kata kalau graf tu dia menunjukkan negatif nilai dia, tak kisahlah graf tu hak laju lawan masa ke, sesaran lawan masa ke. Kalau dia negatif, maksudnya apa? Dia patah balik. So waktu mana dia patah balik? Waktu masa yang keberapa? Respon. 5. Masa yang kelima kejap. Ni graf sesaran lawan masa Okey. Dia sebenarnya bukan daripada masa kelima. Sebenarnya daripada masa ke mana ni? Ni sebab ni negatif Dia memang ni memang dia patah balik. Dia akan bergerak arah bertentangan ni. Arah bertentangan. Tapi sebenarnya dia dah start patah balik waktu bila ni? Daripada sini lagi kan dia dah patah balik kan? Perasan tak? Tadi memula objek tu daripada kosong dia bergerak ke 20 meter. Lepas tu 20 meter dia pegun sampai sini. And then daripada 20 meter tengok sesaran dia makin lama makin kurang kan. 20 meter dia pergi balik ke kosong. Maksudnya apa? Waktu ni dia dah patah balik dah. Dah pergi ke kosong balik. Dia pergi ke kedudukan awal. Bukan setakat pergi ke kedudukan awal, dia dah melepasi kedudukan awal ni sampai ke sini dah. Sampai 20 meter dari 20 meter melepasi kedudukan awal ni. So dia dah patah balik daripada masa ke berapa? Respon. 4. Daripada masa keempat selepas 4 saat yang pertama. Okay, selepas 4 saat yang pertama dia dah patah balik. Okay, maksudnya kan objek tu bermula kosong, lepas tu dia bergerak 20 meter, lepas tu dia pegun, lepas tu dia patah balik 20 meter tu yang pergi ke kosong tu. Lepas tu dia bukan setakat pergi ke kosong ni balik, dia akan terlebih jarak lagi 20 meter. Tu yang bahagian negatif ni terlebih jarak 20 meter. So kat sini, inilah dia punya ending point dia. Okay, ni ending point dia. Okay, dah terlebih jarak. Okay, next. Berapakah laju objek pada masa T0 hingga T2? 0 hingga T2. Macam nak kira hak laju kalau graf sesaran melawan masa?
Kita kira dia punya apa? Respon. Ni graf sesaran melawan masa. Nak kira hal laju pakai apa ni? Tak ingat dah ke? Keturunan. Ya, kira Keturunan. keturunan. Kan ni keturunan. So keturunan tu mewakili hal laju. Okey, kira keturunan dia. So kamu buatlah ni 0, 0. Yang ni apa? Koordinat dia 2, 20. Okey, so kira keturunan dia. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So Y2 je, buatlah 20 tolak 0. Yang ni 2 tolak 0. Ni unit dia apa ni? Pak Si Y unit dia apa? Respon. M. Okey, Pak Si Y unit dia M. Pak Si X dia unit dia S. So dapat berapa ni? 20 bagi 2 dapat 10. So unit dia apa? MS negatif 2. Saat negatif 1. Ni hak laju ni. Ni MS. So meter saat negatif. Negatif apa? Negatif 1. Negatif 1. Okey, meter saat negatif 1. Okey, settle lah itu. Okey, next. T4 hingga T6. 4 hingga 6. Ni keturunan dia. Ni. So keturunan dia kamu akan dapat negatif ni. Okey, kita buatlah 2 koordinat. Ni koordinat apa ni? Ini koordinat dia adalah 4, 20. Yang ni koordinat apa ni? Boleh baca ke? Apa Boleh. koordinat dia? 6 negatif 6 negatif 20. 6 negatif 20. Okey. So masuk dalam keturunan. Okey, so keturunan kita label lah dulu ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. So Y2 dia negatif 20 tolak 20. S2 dia 6 tolak 4. Okey, negatif 20 tolak 20, negatif 40, 6 tolak 4, 2. Ni apa unit dia ni? Make sure ada unit lah. Okey. So ni apa ni? Unit dia yang ni meter. Yang bawah ni Pak CS dia unit dia saat. Okey, negatif 40 bagi 2 berapa? Negatif 20. Negatif 20 meter saat negatif 1. So hak laju je kamu dapat negatif 20. Okey. Meter saat negatif 1. Okey. Kenapa dapat hal laju negatif ni? Maksudnya apa? Hal laju negatif ni maksudnya dia patah balik. Sebab itulah dia negatif. Dia menunjukkan dia patah balik. Faham ke? Faham. Okey. Next. Ni apa pula ni? Ni berapa? Okey, berapakah jumlah sesaran? Okey, cuba kira pula ni. Macam mana nak kira berapakah jumlah sesaran ni? Okey. So kita pun tengok. Dia nak sesaran kan? So sesaran tu daripada apa? Starting point to ending point. Okey. Sesaran. Okey. Memula dia bergerak. Dia gerak ke sini apa? Ni starting point dia. Okey, ni starting point dia. Dia gerak 20 meter. Okey, bila gerak 20 meter lepas tu dia pun pegun. Okey, dia pegun. Lepas tu daripada pegun dia apa? Dia patah balik. Okey, dia patah balik ke kosong. Bukan setakat patah balik ke kosong, dia akan pergi kat sini Dia patah balik lagi, dia pergi arah bertentangan lagi, iaitu sepanjang 20 meter kan. Sepanjang 20 meter. Kat sini. So ni dia punya ending dia. Ending point dia. Okey, so tadi cikgu kata sesaran kejap. Okey, jap. Sesaran apa tadi cikgu bagi tu sesaran tu apa? Sesaran tu daripada starting point to ending point. So yang kali hijau ni lah. Ni. Starting point to ending point. So kamu nak kena kira berapa ni panjang ni. Starting point to ending point. So berapa panjang ni? Respon.
Tadi pergi 20 meter, lepas tu dia patah balik ke kosong. Lepas tu bukan setakat patah balik ke kosong, dia akan apa ni? Dia akan bergerak lagi arah bertentangan sepanjang 20 meter. Sepanjang 20 meter. So sekarang ni berapa panjang hijau tu? Respon. 20. 20 meter. So sesaran dia 20 meter lah. Boleh? Boleh. Oh tapi kan, cikgu lupa nak cakap kalau kita nak tunjuk dia patah balik dia arah bertentangan, kamu kena buat simbol negatif lah. So negatif 20 meter. Dia kena buat negatif 20 meter, maksudnya dia negatif tu nak menunjukkan dia bergerak arah bertentangan. Bergerak arah bertentangan. Maksudnya kan yang tadi tu, yang soalan yang tadi tu, mana tadi tu yang kita kira tu, yang sesaran yang ni, yang 30 meter ni, maksudnya kan dia bergerak arah bertentangan, so kena buat negatif 30. Cikgu ni tersilap ni. Maksudnya kan sesaran ni membahagi masa sesaran ni kena buat negatif, negatif 30 meter sebab nak tunjuk yang dia bergerak arah bertentangan. So kena buat negatif 30. So negatif 30 bagi 10 berapa? Dapatlah negatif berapa? Betul. Negatif 3. Maksudnya kena buat simbol negatif. Sebab nak menunjukkan apa ni? Negatif tu dia bergerak arah bertentangan. Cikgu lupa nak cakap macam ni. So dia bergerak arah bertentangan, kena buat simbol negatif. Okay. So kena ingat simbol negatif. Okay. Pergi balik yang tadi tu. Mana? Okay yang ni. So sesarannya negatif 20 meter, maksudnya bergerak arah bertentangan. Okay next. Jarak yang dilalui pula. Okay, jarak yang dilalui ni kan dia bukan starting point. Dah last 0 minit dah. Okay, jarak yang dilalui ni bukan yang starting point to ending point itu sesaran. Ni jarak ni jumlah jarak yang betul-betul dia lalu. Tak kisahlah starting point ending point dia, janji dia lalu. So berapa meter? Tadi memula starting dia sini 20 meter. Lepas tu dia patah balik lagi 20 meter. Lepas tu dia siap nak pergi ke arah bertentangan tambah lagi 20 meter. So total berapa? Respon. 60. Ya, 60 meter. Okey, dah last 0 minit lah pun. Okey, tak apalah. Tak sempat lah kot. Tak apalah, ni cikgu bagi ni homework. Homework nanti buka sekolah lah bincang. Okey. Boleh? Boleh. Okey, itu saja. So inilah last kelas Zoom kita. So jumpa kat sekolah nanti Okey.